Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hibban, Rasulullah sebut thalathatun, ada 3 kumpulan, la tuqbalu lahum salatun, yang Allah tak terima solat mereka. Semayang sehari 5 waktu, Tuhan tak terima. 3 kumpulan. Wala yas'adu lahum ila sama hasanatun, dan apa sahaja kebaikan yang dia buat tidak akan diangkat ke langit. Semua ibadat yang saya dan tuan-tuan buat, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, kesemua ibadat kita akan diangkat ke langit untuk diterima. Bukan semua ibadat yang kita buat Allah SWT terima. Sebab tu Nabi ajak satu doa, ya Allah, terimalah semayang kami. Ulama ajak kita berdoa kepada Allah, ya Allah, terimalah bacaan Quran kami, puasa kami, zikir kami, sedekah kami. Ada di kalangan manusia ni ancaman yang cukup menggerunkan kita, iaitu Nabi sebut 3 kumpulan ni semayang dia Tuhan tak terima. Dan apa jua ibadat ataupun kebaikan yang dia buat takkan dibawa untuk naik ke langit. Apabila Nabi Yunus berzikir di dalam perut ikan, di dalam dasar lautan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, zikir itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Naik ke langit, lalu ke 7 lapisan langit itu. Akan tetapi apabila zikir yang datang daripada dasar lautan, datang daripada mulut manusia di dasar lautan, berada dalam perut ikan, maka kata para ulama, yang apabila melihat zikir Nabi Yunus alaihi salam merentasi ke 7 langit dalam keadaan yang beza dan pelik, ulama kata sautun ma'ruf fi min makanin gharib. Ulama kata apa? Malaikat kata apa, tuan-tuan? Malaikat kata, suara ni semua kita kenal, tapi kali ni datang daripada tempat yang sangat pelik. Saya nak beritahunya, kebaikan kita buat semua naik ke atas sana, malaikat akan melihatnya. Rasulullah sebut ada 3 kumpulan, dia semayang Allah tak terima, dia buat apa saja kebajikan takkan naik ke langit. Nombor 3 kata Nabi, wal mar'atu as-sakhitu 'alaiha zawjuha hatta yarda. Seorang wanita, isteri yang suaminya kecil hati dengan dia. Seorang isteri yang dia menjalani kehidupan dalam keadaan suami dia marah kepadanya. Seorang isteri yang menjalankan kehidupan seharian dia dalam keadaan suami dia kecil hati dengan dia. Nabi kata, solat dia Allah tak terima, kebaikan dia tak naik ke langit, hatta yarda, sampailah suami dia redha dengan dia. Isteri-isteri, ibu-ibu yang dapat suami yang perangai tak elok. Dia zaman hari ni, bila saya nak sebut suami-suami yang tak elok ni, dia jadi tak berapa nak kena. Sebab kalau sebut lelaki, suami kaki pukul, sekarang ni isteri pun kaki pukul. Ini masuk dalam metro, mahligai berduri, derita beristeri samsing. Umur apa? Umur 70 ustaz. Luluh hati Razman 30. Apabila isteri yang dikahwininya atas dasar cinta tergamak bertindak ala samsing terhadapnya, termasuk mengejutkannya daripada tidur dengan kaki, selain lebih daripada 10 kali minta cerai sehari. Dia jadi trend. Isteri-isteriku samsing ni jadi trend. Isteri pukul suami, isteri simbah asid pada suami dan sebagainya. Maka kalau 10 tahun yang lalu kita nak sebut suami pukul isteri, yang tu banyak, ataupun yang tu dominan, suami pukul isteri.
Cuma dalam round yang kedua ni, yang lebih saya nak tumpukan ialah apabila keputusan untuk ceraikan isteri ni diletakkan kepada suami, syurga bagi seorang isteri ada pada seorang suami. Di zaman hari ni, yang suami dayus, isteri nusyus hampir sama banyaknya, membuatkan orang perempuan tercari-cari satu idola dalam kehidupan mereka, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala datangkan idola itu tetapi jarang kita kisahkan. Sedangkan Quran dia buat main kisah, tuan-tuan. Quran kalau dia buat main kisah adalah untuk diketahui kisah itu oleh umat Nabi Muhammad, dan akhirnya diambil pengajaran dan juga teladan. Antara kisah dalam Quran yang hebat ialah kisah Imra'atu Fir'aun, isteri Fir'aun. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam sejarah isteri-isteri dunia, sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kiamat, lelaki yang paling bengis dan yang paling zalim sekali siapa? Jawapannya Fir'aun. Minggu lepas kita dah cerita dah kekayaan Fir'aun, tentera dia punya kerajaan dia yang dahsyat dan sebagainya, membuatkan Fir'aun bila melihat tentera dia yang ramai, ekonomi dia dan kekayaan dia yang luar biasa, kemasyhuran dia, kemajuan pentadbiran dia, akhir sekali Fir'aun mengaku dia Tuhan. Sebab terlalu dahsyat, dia tengok kekayaan dia terlalu melimpah. Dia pun mengaku, kata ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun, aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Di dalam Al-Quran Allah menyebut ada seorang wanita yang telah dipuji oleh Allah dalam Quran dan oleh Nabi SAW. Nabi kata, kamu laminar rijali kathir, telah sempurna tahap iman di kalangan lelaki ramai. Walam takmul minan nisa, dan tidak sempurna di kalangan wanita illa arba'ah, kecuali 4 orang Nabi sebut. Yang capai tahap sempurna iman di kalangan laki-laki ramai, di kalangan perempuan Nabi sebut 4. Yang pertama, Maryam ibnatu Imran. Yang tu cerita lain, kehebatan Maryam, bonda Nabi Isa, dan Allah cerita dalam Quran. Yang kedua, Asyah imra'atu Fir'aun, Asyah isteri Fir'aun. Yang ketiga, Khadijah bintu Khuwailid, isteri Nabi. Yang keempat, Fatimah bintu Muhammad. Keempat-empat wanita ini mencapai tahap iman yang sempurna. 4 ni. Tuan-tuan, apa cerita isteri Fir'aun? Cerita isteri Fir'aun ialah Asyah ini, walaupun suaminya ialah Fir'aun, tetapi kisah kesalehannya disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ini yang susah ni. Suami dia manusia yang paling zalim atas muka bumi ni. Suami Asyah bukan sahaja manusia yang paling zalim, bahkan dia adalah manusia yang paling kufur bila dia mengaku dia Tuhan. Walaupun bersuamikan Fir'aun yang gamak untuk mengelak, zalimnya Fir'aun ni tuan-tuan, satu je contoh dia, iaitu selepas Fir'aun mimpi ada seorang daripada Bani Israel akan meruntuhkan kerajaan dan kekuasaannya, Fir'aun arahkan pada tahun itu, bermula daripada hari ini, semua bayi lelaki Bani Israel mesti dibunuh. Bukan masuk ISA, bukan masuk penjara tanpa penjelasan. Keluar satu keputusan berkeliling rasmi daripada pemerintah Mesir ketika itu, mana-mana bayi lelaki daripada Bani Israel wajib bunuh. Tidak terlepas seorang pun daripada bayi Bani Israel. Itu nak cerita tergamak Fir'aun tahap tu. Dia boleh buat arahan. Bukan dia suruh bunuh orang tua, bukan dia suruh bunuh pejuang-pejuang yang muda, dia suruh bunuh bayi. Tuan-tuan, bersuamikan Fir'aun, macam mana bayang tengok.
Ustaz, kalau dapat suami tak elok boleh masuk syurga ke Ustaz? Maka kakak, ibu-ibu yang ada di belakang, makcik-makcik yang ada di belakang, sejahat mana pun suami kita, semalas mana pun suami kita, sezalim mana pun suami kita, dia tidak menandingi kejahatan dan kezaliman Firaun. Itu je. Apabila Asyah duduk satu istana, tuan-tuan bayang kekayaan Firaun. Bila mati mana-mana Raja Firaun, akan dibina satu piramid untuk diletakkan jasad raja tu dalam piramid tu. Kita sultan kita pun kecil dah dia punya pusara dia. Zaman Firaun dibina sebuah piramid, sekiranya maharaja yang bernama Firaun sekian-sekian mati. Yang mana dia punya bongkah bata tu sebesar-besar meja ni. Bahkan 2 kali. Bukan 2 kali. Saya pernah tengok bongkah tu. Punya kaya dia. Saya sebut pada minggu lepas, menara yang ada di Mesir ketika itu, yang dibina dengan teknologi pada zaman itu, ketinggiannya 10 batu. Menara zaman Firaun 10 batu, tuan. Zaman 2016, menara yang paling tinggi adalah menara Burj Al Khalifa. Lebih kurang 980 meter saja, baru sekilo. Menara Firaun 10 batu. Tuan-tuan bayang tengok dia punya teknologi tu mana. Sebab tu Firaun dia terlalu bongkak. Dan apa pula perasaan dan tindakan satu orang wanita yang nak mengaku la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, di sisi suami yang paling zalim atas muka bumi ni. Susah ke senang dah? Susah. Tapi Sayyidatuna Asyah membuktikan kepada semua wanita-wanita pada malam ini. Pakat dengarlah semua wanita. Mempunyai suami yang paling jahat di atas muka bumi, yang paling zalim di atas muka bumi. Bahkan bukan saja jahat dan zalim, yang paling kufur di atas muka bumi, tidak menghalang Asyah untuk mendapat tempat di dalam syurga Allah. Cerita dia, bila dia mengaku satu hari, Asyah ni dia bertekad, aku nak mengaku depan suami aku hari ini bahawasanya aku beriman dengan Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Dia kumpulkan kekuatan. Dia menghadap Firaun, suami dia. Suami, tuan-tuan. Sabit dengan Quran. Firaun itu suami dia. Bukan kata hadis Hasan ke. Sabit dengan Quran. Akhirnya bila duduk depan suami dia, dia kata, wahai suami, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman dengan Tuhan Musa dan Harun. Firaun, dia dengar kata satu hari akan lahir seorang manusia yang akan meruntuhkan kerajaan. Dia diarah bunuh. Apatah lagi bila isteri dia. Tentang agak-agak macam mana? Ni dah isteri ngaku ni macam mana? Nak lembut dengan isteri ke macam mana? Firaun, yang kata nama Firaun ni, dia terus arahkan untuk isteri sah dia. Asyah ni antara isteri yang paling cantik. Dah cantik, solehah pula, dengan Allah Azza wa Jalla beriman. Dia tak kira Firaun ni. Dia terus arahkan bawa wanita ini pergi ke tengah padang pasir Mesir ketika tu. Dan ikat dia pada 4 kayu. Buat itu, ikat. Letak di tengah panas, tak bagi makan, tak bagi minum selama sehari. Cukup sehari Firaun lalu, wahai Asyah, apa pendirian kamu sekarang? Kata Asyah, isteri Firaun, mazdadtu illa imanan billah. Semakin bertambah imanku kepada Allah, kata Asyah. Oh, ni dahsyat kan? Mana ada isteri sampai tahap suami pergi ikat kat tiang bola, tiang gol. Kemudian dibiarkan hari yang kedua tanpa makanan di bawah jemuran tengah hari. Cukup 2 hari, Firaun lalu, wahai Asyah, apa yang kamu tunggu lagi? Asyah jawab, mazdadtu illa imanan billah. Setiap hari semakin bertambah imanku kepada Allah. Cukup 3 hari, Asyah masih menyebutkan la ilaha illallah.
Allahu Akbar. Fir'aun boleh pilih ratusan jenis azab untuk dikenakan pada isteri dia. Cuma dia nak siksa dulu. Fir'aun waktu kejar Nabi Musa, kata para ulama, dia mengerahkan berjuta tentera dia nak ligat Nabi Musa ya. Kerajaan empayar yang besar. Tuan-tuan bayangkan kerajaan-kerajaan sekeliling Mesir ketika itu membayar ufti kepada Fir'aun. Semua tunduk. Sebab dia yang paling kuat. Ini isteri dia, lagi mudah. Dia nak bunuh. Dia seksa 3 hari, tak bagi makan, tak bagi minum, tengah panas. Dan pada hari yang ketiga, bila dia tengok iman isteri dia masih kukuh, Fir'aun pun arahkan, ambil seketul batu yang besar. Ini antara cara penyiksaan ketiga tu. Batu tu akan dilepaskan, dia tunjuk batu tu, angkat macam kren tu, tinggi, tak betul-betul di kepala Asia. Tengok, kita boleh nampak kan? Boleh berubah tau. Tak angkat ketul batu tak sah, boleh lagi. Angkat ketul batu tak betul. Fir'aun kata, sekali lagi kalau aku tanya, hang sebut masih beriman dengan Tuhan Musa dan Harun, batunya akan dilepaskan. Ketika itulah Asyah meminta kepada Allah dengan satu permintaan yang Allah rakamkan permintaan itu di dalam Al-Quran. Kata Asyah, dia sambil tengok langit dah, Rabbi, Tuhanku, ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, binakanlah di sisimu sebuah rumah ataupun sebuah istana mahligai syurga di dalam syurgamu. Wa najjini min Fir'aun. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada Fir'aun. Dia tengok batu ni. Wa amali, perbuatannya. Wa najjini minal qaumiz zalimin. Dan selamatkanlah aku daripada orang-orang yang zalim. Apa Asyah minta tuan? Dia sepatutnya, Asyah ni adalah first ladies, wanita pertama dalam sebuah kerajaan yang paling kaya di dunia ketika tu. Benda apa yang dia tak dapat? Asyah imra'ah Fir'aun, isteri Fir'aun ini wanita nombor 1 dalam kerajaan Fir'aun. Kalau hari-hari dia nak tukar rumah pun boleh. Hari-hari nak tukar rumah yang sejuta. Dia boleh buat permintaan dengan mudahnya. Tetapi dia memilih Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dia minta ialah, ya Allah, binakan kepada aku sebuah rumah di sisimu. Binakanlah kepada aku di sisimu. Asyah sebut di sisi Allah dulu, baru Asyah sebut rumah. Ulama kata, cuba tengok certiknya wanita yang bernama Asyah ni. Dia minta Allah bina di sisi Allah, kemudian baru disebut benda apa nak bina? Rumah ataupun syurga. Dia nak jiwarullah, dia nak berada di samping Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat dia. Lalu batu dilepaskan. Ketika batu sedang menuju ke kepalanya, Allah Subhanahu Wa Taala membuka ke-7 lapisan langit untuk ditunjukkan istananya yang telah pun disiapkan oleh Allah. Waktu tu dia minta, ketika itu Allah makbulkan, istana Asyah sudah pun tersiap. Nampak? Dan dia pun mati dalam keadaan tersenyum. Siapa suami dia? Fir'aun. Apa hobi Fir'aun? Bunuh orang. Kalau Asyah boleh dapat redha Allah, bersuamikan manusia yang paling zalim atas muka bumi ini, maka tidak menjadi alasan kepada wanita-wanita hari ini kalau Allah duga kita dapat suami yang tak pernah hormat kita, dapat suami yang tak pernah bagi nafkah kepada kita. Sabar, kata Nabi SAW, sehinggalah kita bertemu dengan Nabi SAW di Telaga Kautsar.